Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pelajar-pelajar, cikgu, sama ada mengenali cikgu ataupun tidak. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk belajar topik yang baru, iaitu sejarah tingkatan 4 KSSM bab 8, iaitu pilihan raya. Baik, kita lihat dulu antara 4 topik utama dalam perbincangan bab ini ialah perkembangan pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu, proses pilihan raya umum pertama, penubuhan MPP atau Majlis Perundangan Persekutuan, dan yang keempat, peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Pelajar-pelajar, terlebih dahulu kita akan memulakan topik yang pertama, iaitu 8.1 perkembangan pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu. Untuk topik ini, pelajar-pelajar akan dapat tahu kronologi bermulanya pilihan raya di Tanah Melayu. Pelajar-pelajar, antara kepentingan pilihan raya pada masa itu di Tanah Melayu ialah yang pertama, asas berkerajaan sendiri, 2, peluang rakyat untuk memilih wakil, 3, pengalaman rakyat mengendalikan pilihan raya, dan yang keempat, seterusnya dapat membentuk kerajaan selepas pilihan raya. Pelajar kena tahu terdapat 3 peringkat pilihan raya di Tanah Melayu pada masa itu. Yang pertama, pilihan raya peringkat Majlis Perbandaran, 2, pilihan raya peringkat negeri, dan yang ketiga, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Terlebih dahulu, pelajar-pelajar kena lihat kronologi pilihan raya peringkat awal. Kronologi ini bermaksud susunan peristiwa mengikut tahun ataupun masa. Okey, yang pertama, pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu diadakan mengikut perjanjian PTM 1948. Okey, kedua, jawatan kuasa pilihan raya diwujudkan bagi Majlis Perundangan Persekutuan, dan yang ketiga, pada tahun 1950, Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan telah diwujudkan, yang mana melalui ordinan ini kuasa Majlis Tempatan untuk melaksanakan pilihan raya. Seterusnya, yang keempat, pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown Pulau Pinang akan diadakan. Tujuan pilihan raya ini adalah untuk memilih 9 ahli Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown yang mana sebelumnya telah dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat. Hari pendaftaran pemilih berlangsung selama 6 minggu. Seramai 14,514 pengundi telah berdaftar. Okey, yang kelima, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952 akan diadakan. Tujuannya untuk merebut 12 kerusi di peringkat Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Melalui pilihan raya ini, UMNO di Kuala Lumpur dan MCA di Selangor telah bergabung dan bekerjasama lalu membentuk Parti Perikatan.
Selain itu, pilihan raya peringkat Majlis Perbandaran Johor Bahru, Ipoh, Alor, Melaka dan Seremban turut diadakan. Kerjasama UMNO dan MCA ini akhirnya telah mendapat kemenangan berterusan. Dan yang keenam, tahun 1954 telah dilaksanakan pilihan raya negeri. Melalui pilihan raya negeri ini, Perikatan UMNO dan MCA telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Oleh itu, kemenangan parti Perikatan ini telah membuktikan bahawa masyarakat telah menerima gabungan kerjasama Perikatan UMNO dan MCA ini. Pada slide, pelajar-pelajar dapat lihat pada awalnya sewaktu pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown tahun 1951, parti UMNO hanya memenangi 1 kerusi sahaja daripada 5 kerusi yang bertanding. Namun pada tahun 1952, sewaktu pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, Parti Perikatan iaitu gabungan UMNO dan MCA pada masa itu telah memenangi kerusi sebanyak 9 kerusi. Baiklah, pelajar-pelajar, kita akan ke topik yang kedua iaitu 8.2. Kita akan lihat pula bagaimana bermulanya proses pilihan raya umum yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu. Sebenarnya, pilihan raya umum yang pertama atau dikenali sebagai PRU yang pertama merintis ke arah kemerdekaan selepas ini. Oleh itu, Majlis Raja-Raja telah bersetuju agar pilihan raya diadakan untuk memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan atau MPP yang bakal mentadbir Tanah Melayu kelak. Oleh itu, Sir Donald McGillivray telah mengisytiharkan pilihan raya umum yang pertama. Pada slide, pelajar-pelajar boleh lihat bagaimana proses bermulanya pilihan raya yang pertama di Tanah Melayu tahun 1955. Yang pertama adalah penetapan bilangan ahli MPP, yang kedua penentuan sempadan, 3 pendaftaran pengundi, 4 penamaan calon dan yang kelima kempen pilihan raya, keenam proses mengundi, 7 kiraan undi dan yang ke-8 keputusan diumum. Proses pilihan raya ini tidak jauh beza dengan proses pilihan raya pada masa kini. Sebelum berlakunya pilihan raya umum yang pertama, terlebih dahulu terdapat beberapa rundingan yang berlaku sebelum pelaksanaan PRU yang pertama. Pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk seramai 46 ahli. Tugas Jawatan Kuasa ini adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya. Jawatan Kuasa turut mengeluarkan 2 penyata susunan Majlis Perundangan Persekutuan. Penyata tersebut ialah bentuk A dan bentuk B. Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan telah memilih penyata bentuk A, manakala Jawatan Kuasa Pilihan Raya pula telah memilih penyata bentuk B. Penyata bentuk A dan bentuk B ini pelajar-pelajar boleh rujuk dengan lebih jelas pada buku teks tingkatan 4 muka surat 198.
Baiklah pelajar-pelajar, rundingan yang seterusnya, Tunku Abdul Rahman telah ke London pada 21 April 1954. Tunku Abdul Rahman telah disertai Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan Dato' Abdul Razak Husin. Tujuan mereka ke London adalah untuk menyatakan hasrat menentukan 3/5 anggota Majlis Perundangan Persekutuan kelak yang akan dipilih dalam pilihan raya. Oleh itu, Lord Oakmore telah menolong Tunku Abdul Rahman untuk bertemu ahli parlimen, Parti Buruh British, Parti Konservatif dan juga Parti Liberal. Pada 14 Mei pula 1954, rundingan Tunku Abdul Rahman bersama Oliver Lyttelton iaitu setiausaha tanah jajahan British di London berjaya. Namun, hasrat Tunku untuk menetapkan 3/5 ahli MPP masih gagal. Oleh itu, bilangan ahli MPP yang telah dipersetujui bersama adalah seramai 52 ahli. Pada slide, pelajar-pelajar boleh lihat proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. Yang pertama, penetapan sempadan iaitu 52 kawasan tadi. 2, rang undang-undang diluluskan untuk melaksanakan pilihan raya. 3, pendaftaran pengundi. 4, penamaan calon. 5, kempen pilihan raya selama 45 hari. Yang keenam, proses mengundi pada 27 Julai 1955. 7, kiraan undi. Dan yang ke-8, keputusan diumum. Berikut adalah syarat sebagai pengundi. Mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu, berumur 21 tahun dan tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu sebelum berlakunya pilihan raya. Syarat untuk menjadi calon pula sama juga, warga negara Persekutuan Tanah Melayu, umur juga sama, bermula 21 tahun juga layak menjadi calon dan telah tinggal di Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan sebelum penamaan calon, dan calon mestilah berpengetahuan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Baiklah, pelajar-pelajar boleh lihat pada paparan keputusan pilihan raya peringkat Majlis Perundangan Persekutuan tadi 1955. Pada paparan, pelajar boleh lihat yang mendapat kemenangan besar adalah gabungan Parti Perikatan yang telah memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi. Perikatan tersebut adalah gabungan UMNO, MCA dan MIC. Yang sebelahnya pula adalah pilihan raya awal di Sabah pula, bermula pada 16 Disember 1962, seramai 202 calon, sebanyak 118 kawasan yang bertanding, 53 kawasan menang tanpa bertanding, dan pilihan raya awal di Sabah ini telah menunjukkan kemenangan yang besar pada Parti UMNO. Seterusnya, kita akan ke topik yang ketiga iaitu 8.3, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan atau MPP. Di dalam topik ini kita akan lihat bagaimana MPP mentadbir Tanah Melayu setelah menang dalam pilihan raya umum yang pertama.
Kejayaan dalam pilihan raya MPP tadi telah menyebabkan Parti Perikatan telah membentuk Kerajaan Persekutuan. Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama dan peranan MPP adalah menggubal Undang-Undang Pentadbiran Peringkat Persekutuan. Anggota MPP juga semakin bertambah. Dan pelajar-pelajar boleh lihat pada paparan gambar, inilah anggota MPP yang telah mentadbir Tanah Melayu selepas kemenangan besar di dalam pilihan raya MPP. Soalan, jelaskan keanggotaan keahlian MPP. Keanggotaan keahlian MPP pada awalnya pada tahun 1948 seramai 77 ahli sahaja, yang mana ahli tersebut merangkumi ahli tidak rasmi, ex officio, residen, wakil negeri-negeri selat dan ahli rasmi. Selepas kemenangan besar dalam pilihan raya yang pertama tadi, maka keanggotaan keahlian MPP pun telah semakin bertambah pada tahun 1955 daripada 77 ahli menjadi 100 ahli, yang mana 52 ahlinya dipilih daripada pilihan raya, 35 ahli lantikan yang mewakili kumpulan berkepentingan, 11 orang adalah Menteri Besar Wakil Negeri dan 2 orang adalah Wakil Negeri-Negeri Selat. Baik, pelajar-pelajar, kita akan lihat kesan penubuhan MPP ini. Soalan yang boleh ditanya, huraikan kesan penubuhan MPP. Kesan yang pertama, kerajaan telah diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. 2, Tunku Abdul Rahman telah mengambil alih tugas pentadbiran daripada Pesuruhjaya Tinggi British. 3, proses pembaharuan di Tanah Melayu berlaku secara berperingkat kerana masih ada Pesuruhjaya Tinggi British yang memegang kepimpinan peringkat atasan. Kesan keempat, kuasa pegawai British dipindahkan pada rakyat tempatan secara beransur-ansur kerana masih ada pegawai British yang menjadi penyelia mahupun penasihat keselamatan. Kesan yang kelima, sistem ahli ataupun kabinet bayangan telah dimansubkan. Dan yang keenam, anggota MPP telah membuktikan demokrasi yang penting. 7, kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk kerana rakyat tempatan memimpin dan ahli dipilih oleh rakyat. Dan kesan yang ke-8, kompromi ataupun perkongsian kuasa berlaku antara kaum demi mencapai kemerdekaan. Baik, pelajar-pelajar boleh lihat soalan perbincangan berkenaan dengan MPP ini. Bincangkan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita sejak tertubuhnya MPP ini. Okey, kejayaan boleh dilihat dari 3 aspek yang utama, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Antara kejayaan dari segi politik, contohnya kestabilan politik, kelicinan pentadbiran, keharmonian negara, kebijaksanaan pemimpin, dan pelajar boleh baca yang lain. Dari aspek ekonomi, sudah tentunya kemajuan dalam aspek ekonomi telah menarik kedatangan pelabur, manakala kejayaan dalam aspek sosial, wujudnya perpaduan kaum, wujudnya persefahaman dalam membuat keputusan, serta persetujuan telah dicapai bersama. Seterusnya, pelajar-pelajar kita akan ke topik yang keempat,
iaitu 8.4 peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Kabinet pertama ini yang dimaksudkan adalah MPP tadi. Baik pelajar-pelajar, bermula daripada MPP, telah terbentuknya Kabinet Pertama di Tanah Melayu tahun 1955. Kabinet pertama ini adalah berperanan untuk berkerajaan sendiri. Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri telah menubuhkan kabinetnya sendiri bagi memastikan pentadbiran di Tanah Melayu berjalan dengan lancar. Oleh itu, 10 orang menteri dan 3 orang pegawai British telah memegang portfolio sebagai setiausaha keuangan, setiausaha hal ehwal ekonomi dan setiausaha pertahanan atas perkenan raja-raja. Manakala Sir Donald McGillivray, iaitu seorang pesuruh jaya tinggi British, telah mengumumkan semua jemaah menteri di King House Kuala Lumpur. Selepas pengumuman tersebut, wakil pemimpin tempatan telah dipilih untuk mentadbir negara sendiri melalui pembentukan kabinet pertama ini. Pada paparan jadual, pelajar-pelajar boleh lihat antara 11 jawatan ataupun 11 menteri yang telah dipilih di dalam kabinet pertama Tanah Melayu pada masa itu. Namun pada hari ini jumlah kabinet ataupun jumlah menteri di dalam kabinet telah semakin bertambah. Baiklah pelajar, kita akan lihat peranan kabinet secara umumnya. Antara soalan yang boleh ditanya, terangkan peranan kabinet pertama tahun 1955. Yang pertama, bincangkan isu keselamatan dalam negeri, bincang soal keuangan, bincang keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam, kurangkan kuasa pentadbir British, minta kuasa veto pesuruhjaya tinggi British dibatalkan dan meminta agar model Westminster ataupun demokrasi bentuk Britain diteruskan di Tanah Melayu. Namun pada hari ini, peranan kabinet-kabinet ini adalah bergantung kepada jawatan menteri yang dipegang. Baiklah, pada slide kita akan lihat beberapa peranan penting di dalam kabinet pertama 1955 ini. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu bertanggungjawab untuk menunaikan mandat dari rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, Datuk Abdul Razak Husin sebagai Menteri Pelajaran bertanggungjawab membina bangsa yang bersatu melalui pendidikan. Dan yang ketiga, VT Sambantan sebagai Menteri Buruh bersama menteri yang lain untuk menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Malah beliau telah mengurangkan pegawai Eropah di dalam MCS secara berperingkat. Dan yang keempat, Leong Yew Koh sebagai Menteri Kesihatan telah memenuhi manifesto Parti Perikatan dan telah membuat rancangan yang meluas iaitu meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan.
Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan ke topik perbincangan antara soalan-soalan yang boleh dibincangkan daripada keempat-empat topik dalam bab 8 ini, iaitu tentang pilihan raya. Nyatakan kepentingan pilihan raya pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar boleh lihat ada 12 cadangan jawapan, antaranya kepentingan pilihan raya iaitu kestabilan politik, kelicinan pentadbiran, memilih wakil rakyat, sebagai amalan demokrasi, rakyat berpeluang pilih kerajaan, menetapkan hala tuju negara dan menjadikan rakyat lebih bertanggungjawab. Soalan perbincangan yang seterusnya ialah nyatakan kepentingan manifesto pilihan raya. Manifesto ini adalah bahasa yang mudahnya adalah janji partilah sewaktu berlangsungnya kempen. Okey, yang pertama, kepentingan manifesto adalah menunjukkan hala tuju parti politik tersebut terhadap negara. 2. Rakyat mudah memahami rancangan sebuah parti politik yang bertanding. 3. Untuk menarik lebih ramai pengundi. 4. Membangkitkan rasa ingin tahu rakyat parti yang layak mentadbir. 5. Menjadi faktor penentu kemenangan atau kekalahan sebuah parti. 6. Memupuk kepercayaan rakyat agar melaksanakan janji. Dan yang ketujuh, berpengaruh dalam menentukan kelangsungan sebuah parti. Terima kasih kerana menonton dan cikgu harap semua pelajar yang menonton dapat mengambil sedikit sebanyak